Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita diminta supaya terus mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Lebih-lebih lagi negeri kita ni masih lagi merebak COVID-19. Dan hari ini ada 5 kes. Negeri lain tak ada, Kedah saja ada 5 kes. Dan sudah ada beberapa kes yang melibatkan pelajar sekolah. Ini yang kita paling bimbang. Setakat ni dah ada 4 kluster. Kluster Siwa Gangga, kluster Salah, kluster Muda dan kluster Tawar. Dan yang paling cengih hari ini adalah kluster Tawar. Jadi ada baik, kluster Tawar. Dan setakat ni kes-kes yang berlaku di rumah kenduri, berlaku di kedai makan, berlaku dalam keluarga. Maksudnya bila anak beranak balik duk himpun makan sekali, maka berlaku jangkitan. Alhamdulillah belum ada lagi jangkitan yang berlaku dalam masjid dan surau. Kerana kemungkinan besarlah kita orang masjid surau ni sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kita doalah, kita terus mematuhi, di samping kita bertawakal dan berdoa supaya Allah mengangkat COVID ini daripada negeri kita khususnya dan negara kita. Amin insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita sambung kitab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Haji Awan. Kita masuk dalam kitab ni muka surat yang ketiga, pembahagian tauhid. Perlu difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daran ya rabbal alamin. Kata pengarang hafizahullah. Perlu difahami bahawa mentauhidkan Allah dengan makna ma'rifah yang sebenar hendaklah di dalam 3 perkara. Kita sebut dulu makna ma'rifah ialah pengenalan. Dengan makna pengenalan yang sebenar, kita kenal sungguh-sungguh. Jadi orang yang kenal sungguh-sungguh ni ada 3. Pertama, pengenalan dalam 3 bentuk. Pertama, tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, tauhid al-asma' was sifat. Tauhid al-asma' was sifat. Dan yang ketiga, tauhid al-uluhiyah.
tauhid al-uluhiyah. 3. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, iaitu mentauhidkan Allah, yakni mengasakan Allah pada mencipta alam, menguruskannya, mentadbir, memiliki, memelihara, menghidup, mematikan dan seterusnya, di mana terkandung di dalamnya juga beriman dengan qadar. Tauhid ini sahaja tidaklah mencukupi dalam mencapai iman dan Islam, kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang musyrikin juga mengakui tauhid ini. Firman Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Surah Yunus ayat 31. Artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki penciptaan, pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Baik, sedikit huraian. Maksud tauhid rububiyah ni, kita mengasakan Allah. Kita kata hanya Allah sahaja. Kita berkeyakinan, beriktikad Allah sahaja yang mencipta, bukan orang lain. Tak ada kerajaan, tak ada satu kuasa. Kuat Ultraman ke? Tak ada. Ultraman pun merapu kan. Tak ada kuasa lain. Allah lah yang mencipta. Kemudian siapa yang memiliki? Allah lah yang memiliki alam ini. Siapa yang takbir? Ni takbir siang malam, hujan panas, hidup mati, sakit demam sebenarnya ni Allah. Kita nak gitu. Sebab orang yang tidak beriman bila berlaku musibah, contoh banjir, oh dia kata bencana alam. Bencana alam, fenomena alam. Tak betul. Sebab yang berlaku, kita ni orang beriman, banjir ke, COVID-19 ke, ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita anggap sebagai itu sebagai balak. Balak, balak ni orang Melayu suka, oh balak ni. Pula hampa jahat kan, Tuhan turun balak. Orang ni bila sebut balak, apa sebut balak ni? Buat kami jahat sangat lah. Balak, orang Melayu sebut balak. Dia dalam masyarakat balaun. Balaun. Bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun. Allah tenggelam, itu menurut balaun azim. Balak ni dalam masyarakat adalah ujian. Berarti bila Allah datangkan COVID, Allah uji. Nak menguji keimanan orang beriman. Sejauh mana kamu nak yakin bahawa benda ni daripada Allah. Sejauh mana kamu nak berusaha, kemudian kamu nak bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak uji kesabaran kita. Dan kadang-kadang musibah ni adalah juga untuk sebagai teguran daripada Allah. Yang kita baca ayat pagi mana, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan azab yang ringan. Mungkin sebelum ni orang berjudi banyak, berzina, karaoke, dangdut, disco, macam-macam dah. Allah datangkan COVID. Kalau tak datang COVID, tuan-tuan, ni walaupun sekarang ni kita memerintah, agak-agak nak boleh tutup, tuan-tuan, tak boleh tutup. Nyelawan berapi, lebih baik kita Kedah. Kelantan mungkin boleh tutup sebab kita 95%. Terengganu 95%. Kedah orang Melayu sekian. Kalau tanpa COVID, tuan-tuan, nescaya kita tak mampu nak tutup disco, nak tutup kedai arak dan sebagainya. Sedap lah buat dia balon. Oi, mengaku Islam. Dia demonstrasi hari-hari depan kedai judi. Tapi alhamdulillah Allah turun COVID.
terpaksa tutup tu Tuhan. Ini kerja Allah tanpa orang sedari. Berapa ramai orang dah tak main judi, berapa ramai dah orang tak zina ini kerana halangan-halangan daripada Covid ni. Baiklah. La'allahum yarji'un. Moga-moga kamu ni balik kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti Allah yang tabir. Disebut Allah juga yang menghidup, yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidup dan mematikan. Namun begitu disebut dalam ni tauhid ini tidak memadai, tak cukup lagi. Tak cukup lagi dengan tauhid yang kita. Siapa begini? Tuhan. Siapa gembok bumi ni? Tuhan. Tapi dalam bidang lain dia tak ambil hak Tuhan. Bila dia tak ambil tu berarti tak sempurnalah la ilaha illallah. Kita mengaji la ilallah tu apa dah? La ilallah tu dia ada nafi dan isbat. La ilaha, tidak ada Tuhan, mesti kena nafi habis. Illallah. Ramai lah ni dia mengaku Allah. Siapa bagi rezeki? Allah. Siapa bagi sakit? Allah. Tapi dia tak nafikan Tuhan-Tuhan dia. Tak betul. Maksudnya dia masih lagi percaya pada benda, percaya pada duit. Aku tahu tak ada duit tak boleh hidup. Nampak? Aku kalau tak ada jawatan ni tak boleh apa. Tu. Dia tak ada benda ni, tak ada benda ni. Kita kalau tak ada undang-undang ni, apa? Undang-undang tu. Ekonomi tu. Maksudnya dia masih lagi bergantung pada yang makhluk. Berarti dia tak nafi. Padahal bila sebut la ilaha, tak ada Tuhan, maksudnya tidak ada undang-undang, tidak ada sistem pendidikan, tidak ada sistem ekonomi, tak ada lain melainkan Allah saja. Tu berarti tu. Sebab tu dia kata tak memadai. Tak memadai. Ramainya hari ini duk hanya rububiyah ni saja. Sebab apa? Sebab dinyatakan dalam Quran ni, Allah tanya, siapakah yang bagi rezeki kamu daripada langit? Siapa yang buat pendengaran hang ni, hang boleh dengar? Siapa yang buat penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati? Apa maksud mengeluarkan yang hidup daripada mati? Mengeluarkan yang hidup daripada mati, tuan-tuan. Contoh kita ni hidup. Keluar apa? Mani tu mati. Ayam hidup, keluar ayam tu mati. Tu mengeluarkan Allah ya. Allah yang mengeluarkan. Kan yang mengeluarkan yang mengeluarkan yang mati daripada hidup. Mengeluarkan yang hidup daripada mati. Mengeluarkan yang hidup daripada mati. Telur ayam, keluar anak ayam hidup. Mani mati. Mani ni mati. Keluar kita hidup. Siapa? Allah. Dan siapa yang menguruskan segala urusan ni? Semua manusia ketika tu Allah. Hatta dalam negara kita ni, kalau kita tanya orang bukan Islam, hello tuan, siapa waktu ni hujan? Ini ya? Ini tokong? Hai, tak ada, itu Tuhan Allah. Dia akan kata Tuhan Allah juga. Okey? Tapi faqul afala tattaqun. Dah kamu mengaku Tuhan ni yang menjadikan segala, kenapa kamu tak bertakwa? Maksudnya kenapa kamu tak patuh segala perintah Allah Subhanahu wa taala? Abu Lahab, Abu Jahal bila ditanya siapa turun hujan, tapi dia menyembah berhala yang ada di depan Kaabah, tawaf. Waktu tawaf tu kerana Allah, tapi di celah-celah di tengah-tengah Kaabah tu ada berhala, tak betul. Baik, kemudian ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Nescaya mereka menjawab Allah. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Kalau ditanya, siapa buat? Ada orang kata mak saya buat. Mana ada, budak tak cerdik ya. Budak di sekolah kalau kita tanya dia siapa buat? Mak ada ayah saya, Ustaz. Kita kata kalau mak ayah hang buat, takkan dia nak buat hang hitam. Takkan dia nak buat hang ni duduk kelas bawah ni. Tentulah mak nak buat anak putih, tinggi, duduk kelas tu, kelas A. Tiba keluar-keluar main hitam. Putih bukan mak hang buat. Yang buat adalah Allah. Semua manusia mengaku. Siapa buat? Allah. Tetapi kenapakah kamu dipalingkan? Maksudnya kenapa kamu tak sembah Allah, pergi sembah benda lain?
Ayat yang lain, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil arda min ba'da mautiha la yaqulunna Allah. Surah Al-Ankabut ayat 63. Dan jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu akan bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Hang tengok ni. Ni bumi kering. Tu hujan turun. Siapa tu hujan? Bila hujan turun dengan sendirinya tanah yang kering kontang tumbuh. Siapa buat? Semua orang jawab Allah belakang. Baik. Mereka menyedari dan mengetahui bahawa itu semua kepunyaan Allah, tetapi mereka tidak mahu menyerah diri kepada Allah. Bahkan seperti firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wahum musyrikun. Surah Yusuf ayat 106. Dan sebahagian dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan yang lain. Allah nyatakan ni, banyak manusia ni dia beriman, tapi dalam masa yang sama dia mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maksudnya Tuhan tahu Tuhan ada, tapi sembah berhala. Orang sepatutnya kalau dah tahu dia kata Tuhan ada, sembah Allah lah, taatlah perintah Allah. Maksudnya dia nak nyatakan kat sini, sekadar mempercayai Tuhan ada tak memadai lagi. Tak memadai lagi. Maksud ayat itu, yakni ayat daripada surah Yusuf ayat 106, iman mereka dengan Allah hanya berkata, Allah yang menjadikan kita, memberikan rezeki dan mematikan. Iman yang disertai syirik dengan mengabdikan diri kepada yang lain. Riwayat dari Ibnu Abbas, Atha, Ad-Duha dan Mujahid. Ini Mujahid pentafsir ni, bukan Mujahid dulu. Mujahid pentafsir, ahli tafsir. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Maka nyatalah bahawa orang-orang kafir juga percayakan Allah dan mengakuinya dari segi rububiyah sahaja. Di samping itu mereka patuh dan tunduk kepada yang lain daripada Allah. Orang-orang musyrikin Yahudi, Nasrani mengakui mereka menganut agama yang sama dengan Nabi Ibrahim AS. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Surah Ali Imran ayat 67. Artinya Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi ia seorang yang mengikut jalan yang lurus dan menyerah diri kepada Allah, yakni Islam, dan tidak sekali-kali dia dari golongan orang-orang musyrikin. Berarti dia nak sebut di sini, kita bila kita mengaku beriman, maka kita kena menafikan segala Tuhan-Tuhan yang lain. Dalam konteks kita ni, maksudnya kita dah mengaku beriman Islam dah. Bila dah mengaku Islam, kena menyerah diri, tunduk dan patuh kepada seluruh hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak tak buat tu, tak buat ni, tak buat kerana ada halangan, itu suku cerita. Hak pertama kita nak ngajak ni lah, kena ada akidah dulu bahawa segala undang-undang sistem ekonomi mesti turun Allah. Kalau tak turun Allah, berarti tak sempurna iman. Tu nak ajar lagu tu. Tak sempurna, kita tak sempurna. Sebab apa? Sebab ramai ni orang tu, tak apa dah lah ni. Tu tak apa tu, hari punah dah. Tak apa tu punah, kita tak mau, kata tak boleh ni. Kita kena banyak undang-undang law ni tak betul. Tapi taklah sampai kita ni ekstrim belajar, tuan-tuan. Tak boleh. Bila kita curi, polis main tangkap punya, saya tak mau masuk penjara, saya angkat tangan. Tak boleh lagu tu. Itu ekstrim belajar. Itu ekstrim. Maksudnya bila kita ni tak redha, tapi dalam suasana sekarang undang-undang tu dah kena ikut dululah.
turut. I'tiqad tu kena ada. Aku tak redha dengan undang-undang ni. Tapi bila kerana suasana sekarang ni undang-undang tu dah ada, kena turut dulu. Kena turut dulu. Dan dalam masa yang sama kita berusaha untuk mengubah undang-undang tersebut. Nak tenang tu. Kita tak mau jadi golongan rakyat Malaysia ni yang redha. Bila kita nak ajak mai lah bersama Islam, perjuangan Islam ni, kita nak ubah ni sistem undang-undang, sistem ekonomi. Halah halau pun tak apa. Hak tu kita tak mahu. Sebab halau pun tak apa dalam keadaan dia pergi Mekah, dia puasa tarawih. 30 malam, 20 rakaat. Marah tu imam buat 8 rakaat. Apa ni saya nak buat 20? Apa tu imam buat 8? Cerai sungguh. Tapi buat undang-undang tak mahu. Tak boleh. Kita tak mahu. Kita nak berbetul akidah orang Islam ni. Kita bahawa syariat undang-undang yang ada ni tak betul. Kita kena ubah. Kena berusaha mengubah undang-undang ni. Baik. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kenapa kita tak mampu lagi untuk nak laksana? Sebab halangan tu bukan daripada orang kafir sangat. Halangan tu daripada orang Islam sendiri. Dia sendiri bantah nyalak dalam parlimen. Tuan-tuan, orang Islam lebihnya. Orang kafir duduk tenang, duduk relax, goyang kaki ya. Goyang kaki ya. Dan hari ni tuan-tuan banyak budak-budak. Kita hari ni duduk tadi mesyuarat, duduk nak buat bincang, nak buat program smart solat. Masa Inggeris smart solat. Masa Arab disebut tahsin solat. Bahawa kita nak buat tahsin solat ni daripada mandi wajib tu. Daripada mandi wajib, wudu sampailah semayang. Bahawa budak-budak kita sekolah tuan-tuan mandi wajib pun fail. Dia tak tahu apa. Semua tak mandi pun dah. Dia tak mandi wajib. Lepas tu kita dah puasa dia semayang. Dia tahu apa. Kita dah sebut buat akhirat tuan-tuan, satu kelas ada 25 orang tadi. Leno habis. Tinggal 5 orang, 10 orang. Ada leno, itu lagi. Lepas tu kita nak buat program, nak puasa dia mandi wajib dulu. Mandi wajib. Bagi dia mandi wajib ke betul dulu. Bersihkan dulu. Kemudian ajak daripada wuduk dia sampai semayang. Okey, habis dah tanggungjawab. Berarti kita pastikan hampa ni faham tu cara semayang. Lepas tanggungjawab kita. Dan sebutnya ramai masyarakat. Lepas tu kita dah buat live ni tuan-tuan. Live kita ni yang view live ni adalah 10 orang, 20 orang. Tapi yang view live mencintai drama tu, mencintai ku 7 hari. Mencintai ku selama 7 hari tuan-tuan. Yang view live dah 100,000. Oh dahsyat, 100,000. Kita 10 orang tengok. Tu pun dia tengok Ustaz, cemui Ustaz ni tutup tu. Drama tu dekat sejam 100,000. Anda sebut tu Solos yang buat video game tu, main Mobile Legends, dia buat live lah. Dia punya live dia, view live dia 60,000. Komen 23,000. Tu dia komen. Kita ada lah komen 60-70 kali kita post. Itulah realiti masyarakat kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok baru ni menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli, dia masuklah rancangan meletup. Yang Nabil jadi pengacara. Ini kaedah dakwah dia. Meletup ni nak tanya apa ni rancangan apa? Ni rancangan hiburannya ni. Tapi Datuk Menteri masuk cakap. Sebab apa? Dalam tu tuan-tuan ada berjuta audien yang melihat. Kalau kita duduk ceramah dalam masjid, puak-puak tu tak dengar. Tapi bila Menteri Agama masuk dalam rancangan meletup, berapa ramai orang duduk dating, jantah-jantah, duduk tak tahu apa, rambut merah. Dia dengar tuan-tuan. Dan kebanyakan orang ni, budak-budak tuan-tuan tak pernah dengar agama. Bila kita cakap agama, sebenarnya dia minat. Dia seronok. Kita cuma dia biasa dia dengar hiburan saja. Tapi bila kita masuk agama ni, sebenarnya agama ni fitrah dia sesuai. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, banyak lagi lah usaha kita, dakwah kita yang perlu disampaikan untuk nak ajak manusia faham menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian orang Yahudi Nasara ni dia kata lepa Nabi Ibrahim ni Yahudi, Nabi Ibrahim ni orang Nasara siapa kami, lalu dinafikan. Yahudi ni satu agama yang percaya pada Allah tapi mementingkan aspek kebendaan. Orang Kristian, orang Yahudi juga dia ambil Quran ni, ambil kitab Taurat ni separuh-separuh. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ada undang-undang dalam kitab Taurat dia turut, ada hadis tak turut. Ada nabi hadis turut, ada nabi tak turut. Nabi banyak cakap dengan ni, ustaz ni, hak tu haram, hak ni haram, perang dia sembelih terus, bunuh tu Yahudi.
Orang Nasara pula dia banyak reka benda-benda pelik dalam agama dia. Lepas tu yang sebut tu ghairil maghdubi, kami tak mau orang yang kau laknat Yahudi. Kenapa? Mereka menjuzuk-juzukkan ajaran Al-Quran. Walau dhalin, tak mau orang sesat, orang yang mengada-ngada banyak benda-benda pelik dalam agama, sesat. Lepa kata Nabi Ibrahim Yahudi, Nasara. Allah kata tak, Nabi Ibrahim bukan Yahudi sopah hampa yang ambil kitab Taurah yang kena dengan nafsu saja. Nabi Ibrahim bukan Nasara yang banyak reka ajaran-ajaran bid'ah. Tapi Nabi Ibrahim kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, tunduk patuh pada segala perintah Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam banyak-banyak nabi tuan-tuan, Nabi Ibrahim seorang saja yang kita sebut dalam sembahyang kita. Kan? Itu ni. Kita sebut tu kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Nabi lain tak sebut kama sallaita ala Nuh ke? Kama sallaita ala Adam tak? Kama sallaita ala Ibrahim. Apa? Nabi Ibrahim kana Ibrahim innahu kana ummah. Nabi Ibrahim walaupun dia seorang tapi Allah sebut dia sebagai ummah ramai. Baik. Kemudian bahkan di kalangan mereka terdapat orang-orang yang beriman dengan kebangkitan selepas mati. Nak sebut ni orang kafir ni ada percaya juga kebangkitan selepas mati. Hak kita ni pun percaya kan? Dia percaya. Sebab tu puak dia bila mati ni hantar duit. Ada hak kambus sekali dengan Mercedes. Dalam hak mahal-mahal tentu ada kubur lepas tu hak sejuta tu. Siap ada aircon, peti semua ada dalam tu, dengan TV macam tu. Mereka boleh percaya hidup dalam barzakh. Percaya bangkit semula, tapi kepercayaan yang tak betul. Sebab itulah tak tahulah contoh ni betul tak betul. Katanya lepa kambus waktu pukul 12. Kenapa bagi pukul 12? Sebab dia tu lunch hour dia kata. Lunch hour malaikat pergi makan. Lepas tu lepa buat long paku 7 inci. Paku kong. Kemudian dia kambus semen pun cukup. Bila mai lepas pukul 2 malaikat mai tengok-tengok, oh dia semen dah. Nak buka tak boleh. Maksudnya kepercayaan, tapi kepercayaan tak betul. Dan memang tuan-tuan orang buat kajian Buddha ke, termasuklah Hindu ni, asalnya adalah agama yang betul. Ada riwayat katakan Buddha ni asalnya Nabi. Tapi bila Nabi ni wafat, maka akhirnya nak murid ketika tu sayang pada Nabi, buat patung. Kemudian habis mati ni mula buat patung tu tak boleh sebenarnya ni tok guru kita. Habis generasi pertama mai siapa dia ni? Tak tahu tok wan aku tu abang, ni tok guru kita. Tok guru kita. Oh tok guru kita buat tu. Habis generasi ni pula mai ketika dia tak tahu siapa lagi. Waktu tu Iblis kata, ni lah tok guru hangpa. Tok guru hangpa dulu ni. Kalau hangpa sayang kat tok guru ni, hangpa sembah dia. Tu asal silapnya orang sembah berhak wala sembah. Lepas tu tuan-tuan tengok patung lepas kan, banyak tokoh-tokoh ni jadi sembah tu, jadi sesat. Tuan tengok pakaian dia. Pakaian sami. Pakaian putih kan, pakaian selendang. Sopa kita ihram tak? Pakai ihram. Nak sebutnya sama tapi diselewengkan. Jadi banyak. Hakikatnya agama tu satu. Agama tu satu tapi diselewengkan oleh nafsu-nafsu manusia. Baik. Bahkan terdapat orang yang beriman dengan hari kebangkitan selepas mati. Beriman juga dengan hisab, hitungan amalan, dan juga beriman dengan qadar takdir. Beriman juga dengan qadar dan qadar, seperti yang disebut oleh penyair-penyair di zaman jahiliyah. Berkata Zuhair bin Abi Salma, ini sastrawan negara ketika itu, seorang penyair di zaman jahiliyah. Yu'akharu fayudha fi kitabin fayuddakhar liyaumil hisab aw yu'ajjalu fayunqab. Maksud dia lalu ditangguh, diletakkan pada kitab, yakni suratan amal, seterusnya disimpan untuk yaumul hisab, yakni hari kiamat, ataupun dicepatkan lalu dibalas di dunia ni. Nampak? Ini yang maksud kita kata dalam syair dia dinyatakan rukun iman orang kafir ketika tu. Apa rukun iman dia? Qada dan qadar. Apa rukun iman dia? Hari kiamat. Tu dia ada. Dia percaya lah itu. Berkata pula Antarah, penyair di zaman jahiliyah juga, ya abal aina minal maniyati mahrab
in kana rabbi fis sama qadaha. Artinya, wahai Abal, di manakah tempat melarikan diri dari mati? Jika Tuhanku yang menguasai langit telah menentukan qadanya. Berarti dia beriman kepada takdir mati. Kita pun hari ini kita ada ayat Quran. Memang kita umur menjawab innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu takut, mati itu akan mengejar kamu. Nanti tak boleh lari. Kita memang orang kafir dulu pun percaya pada takdir mati ni. Tak boleh lari. Dan mati duduk mana pun mati juga. Yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Mati ni akan menjemput kamu, ambil kamu walaupun kamu duduk dalam kubu yang kuat. Berarti di sini dinyatakan mereka percaya pada kiamat. Mereka percaya juga pada qada dan qadar. Dan banyak lagi syair-syair seperti itu. Kalaulah begitu sekali ucapan mereka, sehingga syair-syair itu digantung di dinding Kaabah yang diberi nama Al-Mu'allaqat. Orang Arab dulu tuan-tuan, dia syair. Hari-hari syair. Dia tengok langit, dia tengok awan, dia buat syair. Siapa sastrawan kita kan, duduk di pantai, daun nyiur melambai-lambai. Ombak menghempas pantai, bahasa dia kan. Kita kata ombak hempas apa, tapi itu bahasa dia. Penyair. Sebab tu tuan-tuan tengok ayat Quran datang dalam bentuk tu. Kita baca Quran tuan-tuan banyak. Contoh paling mudah kita baca lah wasyamsi wa duhaha tu. Tuan-tuan baca surah Maryam, baca surah apa Toha tuan-tuan. Belakang dia sama kan? Sama. Macam mudahnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan. Ini bentuk syair. Allah turun nak lawan syair ketika tu. Bila mereka Muhammad, hang belajar mana? Hang belajar mana? Yang kami tahu hang pasti betul nama tu. Memang Nabi tahu. Nabi ni tak menulis, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Hikmah dia nak tolak dakwaan orang kafir. Sepatutnya mereka beriman pada Nabi. Muhammad memang Nabi sungguh. Bawa hang boleh bawa ayat yang begitu hebat. Kami mengaji sastra lama dah, kami tak boleh buat ayat begitu hebat. Hang boleh buat. So ada Tuhan yang ajak. Hari ini pun musuh tak boleh nak tolak. Sebab apa? Nak kata Nabi reka. Nabi nak reka lah mana? Tapi tolak juga. Biasalah manusia. Hati ni hasadan min indi anfusihim. Bila ada hasad, orang yang hati bersih, dia beriman subhanallah, hebat. Tunduk beriman pada Nabi. Tapi hati dia jahat, dia akan lawan habis-habisan dah. Baik. Jadi syair ni lepas boleh syair tuan-tuan lawan. Bila lawan, syair yang menang tu akan digantung di dinding Kaabah. Lepas tu dinamakan sebagai mu'allaqat. Maksudnya syair-syair yang digantung di dinding Kaabah. Dalam syair tu dinyatakan perkara-perkara tentang iman mereka ketika tu. Maka wajiblah bagi orang-orang yang berakal mengkaji dari segi hukum Islam. Mengapa mereka ditentang dan diperangi sehebat-hebatnya? Nampak? Orang kafir ketika Nabi lahir ni dah percaya pada kiamat. Percaya dah pada qada dan qadar. Percaya. Bila tanya siapa itu hujan? Allah. Siapa yang langit? Tapi mengapa Nabi lawan sampai bermati-matian? Lawan sungguh-sungguh. Sepatutnya tak payah lawan. Nak buktikan kita bahawa keimanan mereka tak betul. Keimanan cara itulah keimanan yang sesat. Balik mereka kita. Kalau kita pun hanya percaya pada Tuhan tapi syariat tolak, tak jadi apa lah. Lebih kurang Abu Lahab, Abu Jahal jugalah. Kenapa? Sebabnya ialah kerana ma'rifah, yakni pengenalan mereka tentang Allah hanyalah sekadar rububiyahnya sahaja, tidaklah sampai ke peringkat uluhiyah yang membawa kepada terlaksananya tauhid al-ibadah yang menjadi makna la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah itulah uluhiyah tu.
nafi habis segala Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tauhid al-asma wa sifat, iaitu percaya dan mengakui segala nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara ijmal. Ijmal ni secara ringkas, dan tafsil secara detail menurut apa yang diberitahu di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah itu mempunyai al-asma al-husna, yakni nama-nama yang paling baik, dan segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada segala sifat kekurangan. Baik, yang kita sebut sikit sebagai simpulan. Yang kedua ni ialah kita kena mengasahkan Allah dari segi sifat asma dan sifat. Berarti Allah ni memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, dan daripada nama tu lah menggambarkan sifat kesempurnaan Allah. Maksudnya Allah ni maha sempurna. Apa maha? Dia ada 99 sifat baik belaka. Kita tentang kadang-kadang orang tu kaya tapi kedekut. Kaya kedekut. Dia tu bagus. Perempuan bagus, bini aku pandai masak. Masak anak masak apa boleh. Tapi buat kemas rumah lewat tak buat. Siapa tahu perempuan dia kemas rumah kemas. Ada orang buat rumah kemas tapi masak fail. Buat gulai jadi asam pedas. Maksudnya lemahnya kita. Tapi Allah dia maha sempurna. Tak ada sifat lemah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kita tangguh dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim.